Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, kita sambung yang bab ke-6 iaitu melihat isim berdasarkan beberapa faktor. Okey, jadi yang ke-6 ni kita katakan bentuk tasghir, bentuk tasghir. Okey. Jadi sebelum kita pergi, kita refresh balik, kita recall balik apa yang kita dah went through, kita dah cover yang 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang kita yang di nombor 6. Jadi kita dah cover semua ni. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada yang lebih mudah iaitu kita mempelajari tentang bentuk tasghir. Okey. Jadi apa itu tasghir? Tasghir ni kalau kata mudah dia adalah kita mengecilkan suatu benda tu ataupun suatu isim itu. Jadi mengecilkan dari segi maksud dia. Okey, jadi dia ada beberapa banyak tujuan. Tapi isim tasghir ni hanya boleh dilakukan kepada isim yang munsharif. Okey. Jadi isim yang ghair mutasarrif ni tak boleh. Okey. Dia hanya boleh kita lakukan kepada dia hanya boleh lakukan kepada isim yang boleh berubah. Untuk fi'il tak boleh. Untuk haraf tak boleh. Untuk isim mabni pun tak boleh. Isim mabni ni macam mana? Isim mabni ni yang macam apa nama tu? Isim isyarah, dhamir, lepas tu isim istifham dan sebagainya. Okey. Jadi kita akan pergi tengoklah lepas ni. Okey. Jadi apa tujuan isim tasghir ni? Okey, isim tasghir ni yang pertama sekali adalah kita nak, ini yang paling penting, ini yang paling besarlah maksud dia, iaitu kita nak menerangkan makna kecilnya ukuran satu benda. Okey, sebagai contoh, katakanlah kalau saya bagi satu contoh iaitu nahrun. Nahrun, tuan-tuan tahu ini adalah sungai. Okey, macam mana kalau saya nak kata macam ni kalau saya tukar dia jadi nuhairun? Apa maksud dia? Nuhairun dia akan jadi, maksud dia adalah sungai kecil. Mungkin kita, kalau dalam kita ni kita boleh kata macam parit ke, ataupun in English kita kata creek kan, C-R-E-E-K, creek. Okey, yang kedua kita kata katakanlah kalau ada perkataan baharun. Baharun iaitu lautan. Lautan. Okey. Banyak masuk baharun ni. Kalau Baharus Sin, Laut Cina Selatan kan, Baharus Sin. Kalau kita nak kata dia kalau kita tukar daripada isim tasghir, dia akan jadi buhairun. Buhairun. Apa maksud buhairun? Buhairun adalah tasik. Jadi tuan-tuan nampak tak keindahan bahasa Arab ni? Daripada satu perkataan yang sama, berkongsi satu perkataan yang sama, dia boleh menjadi pelbagai makna. Baharun, buhairun, dia akan jadi tasik. Okey, itu yang menariknya lah. Okey, lepas tu yang kedua, menerangkan makna menghina atau meremehkan. Okey, jadi kalau tengok dalam buku bagi contoh katibun. Okey, katibun. Okey, dia maksudnya penulis. Penulis. Katakanlah kalau kita nak kata penulis ni tak hebat mana pun kan, kita boleh kata dia penulis kecil. Jadi kalau dalam bahasa Arab ni kita boleh tuliskan dia menjadi kuwaitibun. Kuwaitibun. Iaitu kita kata sebagai penulis kecil. Ini keindahan bahasa Arab. Daripada satu perkataan tu kita boleh tukar lagi. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga, apa maksud tasghir? Iaitu kita nak menerangkan makna jarak waktu atau tempat yang dekat. Okey, contoh dia macam qablun. Qablu. Qablu ni maksud dia sebelum. Okey, yang ni tak banyak sangat contoh dia lah. Okey. Tapi ada yang dalam buku disebut qablu dengan qubail. Qubail. Okey. Jadi maksud dia sebelum, yang ni dia akan menjadi maksud dia menjelang. Okey. Sama juga untuk ba'du. Ba'du pun boleh. Ba'du iaitu selepas kan.
dia boleh jadi bu'aid. Dia boleh jadi. So ini antara salah satu contoh dia lah. Okey. Kemudian yang keempat, memberikan sentuhan kelembutan dan kehangatan. Yang ini yang paling banyak digunakan lah. Okey. Macam contoh dia, tuan-tuan tengok dalam Quran pun sebut ibnun. Apa tuan-tuan rasa kalau dia punya tu, dia akan jadi bunayya. Bunayyun. Apa maksud dia? Sama juga. Ini anak. Tapi yang ni kita kata sebagai anak kesayangan. Anak kesayangan. Ya bunayya, wahai anakku. Lepas tu sebenarnya banyak boleh. Macam abun. Okey. Abun dia akan jadi ubayyun. Abun dia akan jadi ubayyun. Kemudian ummun dia akan jadi umaymah. Macam-macam lagi. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh orang kata apa yang ada. Sama juga macam nama sahabat-sahabat Nabi, macam Anas bin Malik. Kan? Anas Nabi, pembantu Nabi. Jadi Nabi panggil dia sebagai nama gelaran Anas ialah Anas ejaan dia macam ni. Tapi dalam hadis disebutkan Nabi memanggil dia sebagai Unais. Unais. Kenapa Unais? Unais ni macam nama manja lah. Macam nama manja untuk Anas bin Malik. Okey, jadi banyak lagi contoh-contoh dia. Macam apa ni, hirwatun ataupun kita kata kucing. Hirwatun daripada, kalau kita sehel dia jadi apa? Dia jadi Hurairah. Jadi Hurairah. So sebenarnya sangat menarik. Itu jadilah Abu Hurairah. So sangat menarik sebenarnya kalau kita dapat kuasai isim tasghir ni. Okey, dia sebab kita akan dapat faham maksud nama orang tu. Even nama-nama kita dalam bahasa Melayu yang biasa diguna pakai pun banyak yang nama-nama yang kita sebenarnya dalam bentuk wazan isim tasghir ni. Okey. Okey. Jadi dalam bentuk tasghir ni pelbagai bentuk lah. Kalau macam kita nak tukarkan dia kepada bentuk apa ni, kalau isim maksur macam ni kita nak apa tu, kita nak tasghirkan dia. Isim mamdudah macam mana kita nak tasghirkan dia. Kalau jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, macam mana kita nak nak apa, nak tasghirkan dia. Tapi dalam video kali ni saya tak berhasrat sangatlah untuk nak sebut semua tu lah, cara-cara tu kan. Nanti mungkin kita boleh buat the next session lah. Okey, tapi cukup sekadar saya bagi tahu tips dia adalah yang pertama sekali dhammah pada awal isim. Dhammah pada awal isim. Ini tips dia yang pertama sekali. Macam ni kita nak tukarkan dia kepada bentuk bentuk yang kecil, bentuk tasghir. Dhammah pada awal isim. Kemudian yang kedua, fathah pada yang kedua, ataupun kita kata dia punya perkataan yang kedua lah, huruf yang kedua lah. Ni huruf 1, ni huruf 2. Okey. Kemudian yang ketiga, letak ya, dipanggil ya sakinah, ataupun kita kata sebagai ya utasghir, ya utasghir, iaitu ya kecil. Okey, contoh dia saya bagi tahu contoh. Macam perkataan rajulun. Okey. Apa maksud rajulun? Lelaki. Katakanlah kalau saya nak tukar kepada lelaki kecil, kita boleh kata dia macam ni. Kita tengok dhammah pada awal isim. So kita akan letak dia sebagai ra. Okey, dhammah. Kemudian fathah pada yang kedua, jim.
Jadi jim ni akan jadi ja. Sebab dia fathah kan, dia akan jadi ja. Kemudian yang ketiga, letak ya sakinah atas ghil. Okey, sorry. Selepas ni saya tambah, selepas huruf yang kedua. So dia akan jadi ni H3 lah. Maaf. Rujai, dia akan jadi ya. Letak ya sakinah, kemudian yang terakhir dia akan letak samalah. So dia akan jadi rujailun. Sama je. Macam-macam apa-apalah. Contohlah kalau saya kata hasanun. Hasanun. Kita nak tukar kepada isim tasghir, kita boleh letak je dhammah pada awal pertama, kemudian fathah pada yang kedua, kemudian ya sakinah pada yang ketiga, kemudian yang keempat tak balik nun. Dia jadi Husin. Sama, macam-macam tuan-tuan boleh letak. Macam kalau ada juga Zahrun. Zahrun, Zuhairun. Zahrun, Zahrun, Zuhairun. Sama juga. Za, dhammah, ha, fathah, ya sakinah, kemudian tanwin. Okey. Jadi banyak lagi lah contoh. Kalau untuk jamak taksir macam mana, tamaksurah macam mana, tapi saya tak berhasrat nak pergi kepada penjelasan yang lebih detail lah. Cukup sekadar yang ini saja. Tapi tuan-tuan boleh cuba buka kitab-kitab nahwu atau kitab saraf yang membincangkan tentang isim tasghir ni, dan tuan-tuan akan dapati banyak lagi contoh-contoh lebih menarik, yang lebih banyak. Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya untuk video kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.